Halo, Assalamualaikum. Saya Khairil Izzuddin Ismail dari Jom Web TV. Dan hari ini kita nak bercerita tentang Association Rules dengan PHP. Sebab baru-baru ni ada mendapat persoalan dari pelajar IPT berkenaan bagaimana nak buat coding apabila melibatkan Association Rules. Pada mulanya saya pun antara ingat tak ingat apa itu Association Rules. Tapi rupa-rupanya Association Rules ni begini. Bagaimana kita nak membuat mengaitkan satu perkara dengan perkara yang lain. Dan contoh yang biasa digunakan adalah begini. Andai kata kita pergi kat kedai dan kedai ni merekodkan belian pengguna, contoh belian pelanggan, dan kita andaikan pelanggan pertama beli susu, uh, garam dan gula. Kemudian pelanggan kedua membeli susu dan gula. Pelanggan ketiga membeli susu dan buku dan gula. Pelanggan keempat membeli uh, gula dan buku. Pelanggan kelima membeli uh, susu sahaja. Okey, kita ambil contoh ringkas ni. Jadi kat sini apa yang dia nak, kita nak cuba kenal pasti uh, gabungan yang biasa membeli, berapa ramai orang membeli gula dan susu. Contohnya berapa ramai yang membeli susu dan garam, dan berapa ramai yang membeli garam dan gula, dan berapa ramai yang membeli susu dan gula dan sebagainya. Dan kemudian kita nak cuba kenal pasti daripada orang yang membeli susu dan garam, berapa peratuskah yang membeli garam. Faham tak? Okey, sekarang ni kata kita ada 10 pelanggan. Okey. Uh, Daripada 10 pelanggan tu, 5 orang membeli gula. Tapi daripada yang membeli gula tu, berapa peratus yang juga membeli garam? Dia macam tu. Okey. Jadi mungkin agak confused sikit. Uh, tapi ringkas je stepnya macam ni. Pertama sekali, langkah pertama, kita nak kenal pasti dalam kes ni kita nak kenal pasti item setiap barang ni berapa ramai orang beli. Jadi kita nak tahu susu ada berapa ramai, garam berapa ramai orang beli, gula berapa ramai orang beli, dan buku berapa ramai orang beli. Dalam contoh ni kita ada 4 item ni lah. Okey. Kemudian kita dah dapat yang ni, kita nak tahu susu dan garam berapa ramai, susu dan gula berapa ramai, susu dan buku berapa ramai. Kemudian garam dan gula, garam dan buku, dan gula dan buku. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita bermula dengan susu. Susu dan garam dan gula dan buku. Kemudian garam, gula dan buku. Kemudian gula dan buku. Aturan dia macam tu. Okey. Kemudian kita dah dapat yang ni berapa ramai pelanggan, berapa ramai pelanggan, berapa ramai pelanggan, berapa ramai pelanggan, berapa ramai pelanggan dan berapa ramai pelanggan. Apa kita boleh buat? Kita boleh bahagikan orang yang membeli susu tentunya lebih ramai daripada yang membeli susu dan garam. Jadi kita nak tahu kat sini, daripada ramai-ramai yang beli susu ni, berapa peratus yang membeli garam. Daripada ramai-ramai yang beli susu, berapa peratus yang beli gula. Dan seterusnya. Sebab apa kita nak tahu? Sebab bila kita dapat tahu perkara ni, mungkin orang kedai tu dia boleh fikir, kalau peratusnya tinggi, mungkin garam ni sesuai diletak bersebelahan dengan susu. Okey, dan sebagainya. Jadi inilah dia berkenaan association rules. Okey. Sebenarnya saya dah buat coding siap dah, tak apa, kita tengok benda lain dulu. Dan kat sini saya dah ada satu senarai. Okey. Satu senarai yang mana barangnya ada 5 saja. Kita ada gula, tak nampak ya. Kita ada gula, minyak, sabun, roti dan air. Dan dekat sini belian.
Okey, saya senaraikan ini pelanggan pertama, pelanggan kedua, pelanggan ketiga, pelanggan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, seterusnya sehingga kita ada 100 pelanggan. Jadi pelanggan yang ke-100 ni hanya membeli gula sahaja. Okey. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Okey, kat sini saya dah buat sikit coding. Pertama sekali kita gunakan file dan kita gunakan file lah. Okay. File ni apa dia buat? Dia akan membaca file dan memulangkan setiap baris sebagai satu item ke dalam array. Jadi item ini akan menjadi array, belian ini akan menjadi array. Kemudiannya, okay, yang ni mungkin lebih sesuai kalau saya letak di sini. Okay. Okey, pertama sekali kita ada item, kita dapatkan apa item-item yang terlibat. Jadi kat sini kita dapatlah gula, minyak, sabun, roti dan air. Dan itu kita pulangkan kepada item. Jadi kita akan ada item kosong sebagai gula, item 1 sebagai minyak, item 3 sebagai sabun dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan belian. Belian ni, jadi kita akan dapat satu baris yang mana baris kosong akan ada gula, minyak, roti. Baris 1 akan ada gula, minyak, air. Baris 2 akan ada sabun dan air dan seterusnya. Okey, saya kata kita mula dari kosong sebab kita ingat array ni mula dari kosong. Okey. Yang ni saya gunakan triangular number sebab minta maaf batuk sikit. Okey, sebab nanti ada tempat kita akan mungkin tak perlukanlah, tapi tak apa dulu. Okey, jadi pertama sekali kita nak dapatkan berapakah pelanggan untuk setiap item. Dalam kes ni kita ada gula berapa, minyak berapa, sabun berapa, roti berapa, air berapa. Okey. Cara kita nak buat tu senang saja. Kita hanya perlu dalam setiap item. Dan kemudian apabila kita dapatkan item ni, kita cari balik dalam belian. Okey, jadi bermaknanya kita akan pergi dalam item ni satu pusingan. Jadi kita akan pergi gula, satu pusingan, maknanya kita akan lalu gula, minyak, sabun, roti, air. 5 item, satu pusingan. Dan apabila kita kat gula, kita pergi pusing dalam belian. Belian yang ini ya. Ataupun yang ini, kita pusing dalam satu pusingan untuk tengok ada tak gula dalam setiap baris tu. Okey. Kemudian kita buat yang sama bila kita dah sampai untuk yang minyak, kita buat yang minyak, sampai yang sabun kita buat yang sabun, sampai yang roti kita buat yang roti, air. Itu senanglah sikit kita nak faham. Okey. Di samping itu okey, kita membina satu array baru. Okey, yang mana kita nak dapatkan, sebenarnya kita nak membina something yang sebegini. Nanti kita boleh dapatkan total per item. Dan kat sini kita dapat roti sebagai contohnya adalah sama dengan 10 sebagai contoh. Kita nak dapatkan satu macam tu. Kita nak dapatkan nilai untuk roti, untuk gula dan seterusnya. Okey. Jadi itu apa yang kita buat dekat for each yang pertama ni. Okay, kita nampak kita buat for each item as value. Kita nak value dia aja. Okay, sebab key dia adalah 0, 1, 2, 3, 4. Okay, dan value dia adalah gula, roti dan sebagainya. Okay, jadi kita buat kat sini. Kita gunakan ni kita sebagai kekunci untuk total per item. Mula-mula kita setkan sebagai 0. Dan kemudian kita akan lalu dekat setiap baris dalam belian. Okey. Dan apabila str post ni adalah satu fungsi yang mana kita mencari frasa-frasa tertentu dalam satu string. Jadi kita nak cari value tu, kita nak cari gula dalam baris tu. Kemudian kita nak cari dalam baris kedua, dalam baris ketiga, dalam baris keempat seterusnya. Apabila tidak sama dengan false, maknanya true lah. Okey, apabila biasanya bila kita menggunakan true atau false, kita gunakan tidak sama dengan, mesti ada dua sama dengan kat situ. Okey,
Sebab kalau macam ni kita merujuk pada nombor, macam ni kita merujuk pada true atau false. Sebenarnya sebab apabila dia jumpa pun tapi dia memulangkan value 0, bermakna itu dia jumpa dekat awal sekali. Jadi itu maknanya true. Tapi kalau kita buat macam ni, dia akan jadi kosong, dia tidak berjaya lah. Jadi true or false kita gunakan macam ni. Dan apabila kita jumpa, kita plus-pluskan kepada array yang kita bina ni. Okey. Jadi sekarang kita dah dapat yang pertama. Okey, apa saya nak buat? Mungkin kita boleh buat print dulu yang itu. Okey, saya letak kat sini, kat bawah ni tambah print sikit. Okey, dan kita exit kat sini untuk seketika. Okey. Sekejap ya, saya tunjukkan contoh di mana benda ni. Tengah cari kejap dalam window lagi satu. Okey, ni dia. Okey. Jadi kita dah dapat dah terus dapat jumlah mengikut item. Gula ada 48 pelanggan, minyak ada 41 pelanggan, sabun ada 50 pelanggan, roti ada 44 pelanggan dan air ada 57 pelanggan. Okey, itu untuk langkah pertama. Okey, kemudian kita nak membina pasangan dia. Apabila kita membina pasangan dia kat sini, okey, saya copy ni dulu sikit. Kita nak dapatkan, pertama sekali kita nak dapatkan pasangan gula, minyak, gula, sabun, gula, roti, gula, air. Okey, kemudian minyak, sabun, minyak, roti dan seterusnya. Dan kalau kita perasan kat sini, kita dah tak buat dah minyak, gula. Dia tak merujuk kepada apabila kita membina list untuk minyak ni, kita tak merujuk kepada atas balik. Dia hanya cari yang bawah-bawah dia saja. Sebab gula minyak sama dengan minyak gula. Jadi minyak gula kita tak perlu buat. Kita buat minyak sabun, minyak kepada roti, minyak kepada air. Kemudian sabun kepada roti, sabun kepada air. Kemudian roti kepada air. Itu sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak buat tu? Kat sini, okey, ini ada langkah dia. Yang mana kalau kita perasan kita perlukan dua senarai. Okey, kita perlu loop dua kali. Pertama, kita nak dapat loop yang besar untuk setiap gula, minyak, sabun, roti dan air. Kemudian yang belah dalam tu untuk membina pasangan dia. Okey. Okey. Dan kalau kita perasan kat sini, pertama kita dapatkan yang pertama gula dan dia akan berakhir dekat air. Gula akan berakhir dekat air. Dia akan sentiasa berakhir dekat air. Tapi apabila gula, dia akan mula dengan minyak. Minyak akan mula dengan sabun. Faham? Pasangan kedua dia. Sabun, pasangan dia bermula dengan roti. Okey. Jadi pasangan dia always sentiasa satu step di bawah dia. Okey. Dan apabila list ni akan berakhir pada roti kepada okey. Katalah sampai bawah sikit kan. Yang akhir sekali dia akan jadi roti air. Maknanya kita hanya akan lalu senarai ni gula kepada roti sahaja. Okey. Dan kita tak ada air kepada something, tak ada dah. Okey, yang last sekali dia akan pergi dekat roti kepada air. Jadi kita untuk loop yang pertama kita hanya perlu loop ulang dia daripada gula kepada roti dan yang kedua minyak kepada air. Okey, jadi kat situ kalau kita tengok sini kita buat for each bermula dari kosong, okey, dan dia kurang daripada item 1. Mana item 1 tadi? Okey, saya ambil ni letak dekat sini mungkin lebih faham sikit, nampak sikit. Okey. Okey, kita bermula dan kosong kurang dari item 1. Apa itu item 1? Item 1 adalah count item. Maknanya dalam tadi ada 5 item kurang 1. Okey. Jadi dia akan jadi 4. Jadi hanya daripada kosong dan kurang daripada 4. Jadi tidak akan sampai ke 4, hanya sampai pada 3. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 item iaitu
gula, minyak, sabun, roti. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai situ saja. Okey, dan kemudian for each yang belah dalam ni adalah J sama dengan I. I itu apa? I itu atas ni lah. Apabila I itu 1, dia 1. Apabila I itu 0, dia 0. Okey, tapi campur dengan 1. Bermaknanya dia always satu step di bawah, satu step lebih. Macam tadi kita nak membina pasangan dia kan? Kita nak membina pasangan dia. Jadi dia always satu step lebih. Apabila kita dapat roti, apabila tengok sini example, apabila kita dapat gula, yang tu akan bermula dengan minyak. Apabila kita dapat minyak, yang tu akan bermula dengan sabun. Okey? Dan dia akan sampai kepada total count item ni. Jadi yang last sekali akan adalah air. Okey, dan kita plus. Jadi kat sini kita boleh terus membina satu array, okey, yang mana akan ada apa yang kita nak adalah seperti item, yang mana key dia adalah seperti gula minyak, okey, gula minyak, dan key dia akan jadi macam ni, okey, nampak tak macam ni? Kita guna item dan kita guna item dan sama dengan 0 sebagai contoh, dan kita nak dapatkan gula sabun, dan kita nak dapatkan gula air, dan seterusnya. Okey, kita buang balik. Okey, lepas tu apabila kita dah dapat kita punya array ni, kita punya key dan array ni kita dah bina, kita mencari pula barang-barang tu di dalam belian. Okey. Okey, jadi kita lalui barang-barang dalam belian lagi sekali. Belian ni ada apa? Belian ni adalah ini tadi. Ini adalah array yang kosong, array 1, array 2, array 3 dan seterusnya. Okey. Kita lalu item-item dalam belian, belian-belian dalam belian. Okey, dan kita mencari barang untuk kedua-dua barang. Okey. Jadi tadi kita cari satu barang sahaja. Kita guna star post ni sekali saja. Tapi kat sini kita guna star post ni 2 kali. Kita mencari di dalam item belian, maknanya di dalam baris yang kita tengah cari dalam belian ni, ada tak item I dan ada tak juga item J. Jadi kita cari 2 kali. Sini kita cari sekali, tapi kali ni untuk item J. Kalau dua-duanya ada, baru kita plus. Tambahkan 1 kepada array tersebut. Okey. Jadi kat situ kita akan dapat jumlah apabila digabungkan. Okey, kat sini saya tunjuk satu contoh. Tadi kita dah tengok yang ini, jadi kita tengok yang ini pula. Jadi kat sini yang ni mungkin saya boleh alihkan. Kita pindahkan ke sini, tutup pre dan kita exit. Dan hasilnya adalah, okey, ni yang tadi. Jadi step tu gabungan item kita ada gula minyak 22, maknanya 22 pelanggan membeli gula dan minyak, 23 pelanggan membeli gula dan sabun, 18 pelanggan membeli gula dan roti, 20 membeli gula dan air, 19 membeli minyak dan sabun, 13 membeli minyak dan roti, 22 membeli minyak dan air, 21 membeli sabun dan roti, 26 membeli sabun dan air, dan 21 membeli roti dan air. Okey. Jadi kat sini apabila kita dah ada ni, maksudnya kita nak apabila 40 orang membeli gula. Tapi daripada 40 orang yang beli gula ni, berapa yang beli minyak? Okey, 22 yang beli minyak. Jadi peratusan dia berapa? Okey. Jadi gula minyak kepada gula berapa? Gula minyak kepada minyak berapa? Daripada yang beli minyak ni, berapa pula yang beli gula? Okey, kita nak dapatkan kiraan untuk yang itu pula sekarang ni. Okey. Jadi kat sini saya boleh buang ini. Okey, sebab kita dah tunjuk pun yang tu. Jadi yang seterusnya, okey, kita dah ada dah value-value tu. Okey, nilai-nilai tu kita dah ada. Apa yang kita nak buat? Kita nak bahagi-bahagikan aja. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada item array. Okey, item array ni, ini yang kita bina tadi, gabungan tadi. Jadi kita lalui setiap gabungan ni daripada key kepada value. Okey,
Maknanya key itu adalah gabungan dia. Mungkin gula minyak, gula dash minyak dan value dia berapa. Okey. Jadi dan kita lalui juga uh, total per item. Okey. Ini item tu gula ke minyak ke sabun ke dan pelanggan dia berapa. Okey. Dan kat sini kita mencari ada tak minyak dalam gula minyak sebagai contohnya. Okey, itu apa yang kita cari kat sini. Okey. Ada tak gula dalam gula minyak? Okey, kalau ada, kita just terus boleh paparkan kat sini, bahagikan nilai dia dan terus paparkan. Okey. Dan kat sini kita just nak bahagikan dia, nak membuat beberapa perkiraan untuk mendapatkan apakah pasangan dia yang lagi satu tu. Okey, mungkin agak pening sikit. Saya pun bila cakap pun dah semakin pening. Okey. Jadi kita tengok contoh terus. Saya akan copy ni, kita buang tu. Silap pula. Yang ni sahaja. Okey, dan kita pindahkan ke sini. Kita pre dan kita exit, maknanya yang bawah-bawah ni kita tidak akan lalui lah. Okey. Save dan kita tengok hasilnya. Okey, ni kita dapat yang ni, kita dapat yang ni. Kat bawah ni kita tengok. Okey, sebab panjang sikit, saya malas nak guna buat table dan cantik-cantik sebagainya, kita guna pre sahaja. Jadi kat sini kita nampak yang membeli gula dan minyak ada 22, yang membeli gula adalah 48. Jadi daripada 48 orang yang membeli gula, 45% juga membeli minyak. Okey, 45% yang membeli gula juga membeli minyak. Betul lah. Okey. Kat sini pula, daripada 41 yang membeli minyak, 22% membeli gula. Bukan. 53% membeli gula. Jadi 53.66% yang membeli minyak juga membeli gula. Okey. Dan seterusnya. Jadi kita dapatlah senarai yang bawah ini. Jadi kat sini kalau kita tengok peratusan yang tinggi mungkin adalah yang ni Okey. Daripada orang yang beli sabun ni, 52 membeli air, 52% orang membeli air. Jadi kalau kat sebelah sabun letak air, mungkin agak sesuai lah. Okey. Macam tu lah kiranya. Okay, association rule. Jadi inilah dia contoh macam mana kita membuat association rule, sedikit penerangan tentang coding yang saya buat. Dan coding ni kalau ikut description dekat bawah tu boleh download lah. Okay, jadi saya rasa itu sahaja ceritanya tentang association rule. Saya harap dapat membantu awak untuk belajar, dapat membantu lecturer untuk mengajar. Dan kalau ada yang student yang guna coding saya ni, harap-harap lecturernya tahulah dapat dari mana. Okay, sekian, terima kasih.